Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rakan-rakan mengenai penulisan buku motivasi. Baru-baru ni saya menerima pertanyaan berkaitan dengan aplikasi VAK dalam penulisan. VAK ni adalah satu singkatan kepada Visual, Auditory and Kinesthetic. Ia adalah satu konsep atau model komunikasi, ataupun yang lebih tepat ialah learning process. Kita boleh apply ataupun gunakan konsep VAK ni dalam penulisan kita, di mana kita menggerakkan 3 deria ni yang saya cakap tadi, visual, auditory dan kinesthetic, kepada pembaca. Maksudnya adalah pembaca dapat menggunakan ataupun menghidupkan VAK mereka, gambaran, pendengaran dan juga rasa apabila mereka membaca tulisan kita. Ini boleh menyebabkan tulisan kita lebih dekat, lebih difahami, dapat digambarkan, dapat didengar dan dirasa sendiri oleh pembaca itu. Okey. Bagaimanakah kita mahu menggunakan model ini atau konsep ini dalam penulisan? Okey. Semasa pembaca itu membaca, sebenarnya apa yang berlaku adalah mata pembaca ini melihat teks, ataupun beberapa huruf yang disusun dan menjadi satu perkataan, dan beberapa perkataan menjadi ayat, dan sekumpulan ayat menjadi perenggan dan sebagainya, terus menjadi sebuah buku lah. Apa yang berlaku dalam minda pembaca adalah bila mereka membaca teks kita, katakan contoh, kita menulis tentang satu perkataan. Salah satu perkataan dia adalah mengenai, katakan, kereta. Jadi apa yang tergambar dalam pemikiran pembaca, dalam minda membaca, adalah gambaran sebuah kereta, bukan huruf KERETA, bukan. Itu berlaku secara spontan dan laju. Maknanya apabila pembaca membaca teks KERETA, dalam minda membaca tergambar sebuah kereta. Tak kira sama ada kereta itu warna hijau ke biru, putih dan sebagainya, bentuknya panjang ke pendek ke tinggi rendah, itu menjadi satu benda yang lain lah yang kita boleh bincangkan di sini. Cumanya apa yang saya nak masukkan adalah apabila pembaca membaca KERETA, yang tergambar dalam minda mereka adalah objek, gambaran objek. Begitu juga apabila perkataan-perkataan lain. Jadi benda itu bersifat gambaran yang terlukis dalam minda. Begitu juga kalau katakan kita menulis dialog atau perbualan antara, sama ada dialog ke monolog dan sebagainya, benda itu didengar balik dalam minda mereka. Dalam minda membaca, dia dengar. Katakan kita tulis kat situ ialah bunyi, katakan boom. Minda pembaca tidak membayangkan atau menggambarkan ataupun menghidupkan BOM tu, tapi ialah bunyi yang disimpan dalam minda membaca, dikeluarkan balik. Jadi boom itu akan didengar oleh minda. Begitu juga dengan bila kita menggunakan kinesthetic, kita cakap kain lembut seakan baldu, ataupun terasa keras di tangan. Maknanya walaupun benda yang keras itu tidak ada di tangan pembaca, tetapi pembaca yang sensitif
mereka merasakan seolah-olah kekasaran ataupun benda yang keras itu atau yang kasar permukaan itu dirasa di kulit tangan mereka. Ini perkara-perkara yang pengalaman-pengalaman lepas pembaca yang dapat dikorek atau ditimbulkan semula dalam ayat. Ini yang saya maksudkan dengan apabila kita menggunakan VAK dalam penulisan, ia dapat menghidupkan deria-deria pembaca dan menyebabkan bacaan kita, tulisan kita dapat digambarkan oleh minda, dapat didengar oleh minda dan dapat dirasa oleh minda. Ini maksud VAK. Jadi kepada penulis, bagi menulis ayat-ayat yang menggunakan VAK ini, kita menggunakan ayat-ayat yang mujarrad. Mujarrad dalam ayat, kalau kita baca buku dalam bentuk pencerapan deria ini, sesuatu perkataan atau ayat itu boleh dibagikan kepada dua. Satu mujarrad, satu abstrak. Abstrak ni benda sesuatu yang kita tak boleh nak pegang, kita tak nampak, tak boleh nak dibayangkan, dia tak ada keluarkan bunyi dan sebagainya. Itu mujarrad, itu abstrak. Mujarrad ni benda-benda perkataan yang kita boleh bayangkan, yang ada bunyi dan kita boleh rasa. Okey. Abstrak contohnya transformasi, objektif, ataupun apa lagi, perkataan-perkataan yang abstrak kan, yang bentuk konsep. Jadi bila kita cakap transformasi ataupun reformasi, kita gambar apa perkataan tu? Adakah dia bulat? Adakah dia warna hitam? Tak, kita tak tahu, sebab dia adalah bentuk abstrak. Tapi kalau mujarrad, kita cakap pisau, kita tergambar. Mungkinlah tuan-tuan puan gambar pisau kecil, mungkin pisau saya mungkin panjang, yang dalam pengalaman ingatan saya sebelum ini. Jadi itu bentuk mana mujarrad ni yang lebih digambar, boleh digambarkan oleh mata kita, oleh minda kita, sesuatu yang mungkin boleh mengeluarkan bunyi dan dapat dirasa oleh tangan. Contoh kain kan, kain, ataupun kalau yang keras tu mungkin batu, yang kasar dan sebagainya. Jadi bila kita menulis, kita kena banyakkan perkataan-perkataan yang mujarrad tadi. Yang kita kurangkan, kalau tak ada perkataan lain, kita terpaksa gunakan perkataan yang abstrak, kita gunakanlah. Tapi kalau untuk memahami dekat pembaca ini, kita lebih suka, mereka lebih suka menggunakan, sebab mereka dapat gambarkan perkataan yang mujarrad. Saya ingat itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Moga-moga dia dapat menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga juga tuan-tuan dan puan dapat menulis dengan lebih baik, pembaca dapat menikmati hasil tulisan tuan-tuan dan puan-puan. Mereka dapat merasai, dapat menggambarkan sendiri, dapat mendengar bunyi yang sama apa yang tuan-tuan maksudkan dalam tulisan itu. Saya ingat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.